Muka surat 176. Okey, menulis pernyataan function dan juga prosedur. Okey, dia ada kaedah bagaimana cara kita nak menulis function dan juga prosedur. Macam kalau katakan kita nak menulis dalam karangan kan. Okey, dia ada orang kata perbezaan antara menulis karangan contoh macam surat rasmi kan ataupun surat tidak rasmi. Daripada segi format pun berbeza. Kalau surat rasmi dia punya kedua-duanya surat. Okey, tapi dia punya format berbeza. Okey, sama juga dengan function dan prosedur. Okey, cara penulisan untuk penyataan function dan juga prosedur adalah berbeza walaupun dia punya tujuan dia sama. Okey, tujuan dia adalah sama untuk mentakrifkan sesuatu. Okey, dalam atur cara pada permulaan atur cara. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Apakah yang dikatakan sebagai pernyataan ataupun penulisan bagi function? Okey, penulisan user define function. Okey, ini kita lebih kepada user define lah. Okey, penulisan user define function bermula. Okey, bila kita nak start saja menulis atur cara yang menggunakan function, dia mesti mentakrifkan function tersebut pada permulaan atur cara. Okey, dan selepas itu pengguna boleh memanggil fungsi tersebut setiap kali tugasan khas function perlu dilaksanakan dalam atur cara. Okey, maksudnya dia mesti ada dia punya tanda dia. Okey, ataupun dia punya tips lah. Okey, maksudnya kalau kita nak menulis menggunakan user define function, dia mesti bermula dengan def. Okey, def maksudnya definition lah. Okey, kita define Okey, diikuti dengan nama function. Kita nak define untuk apa? Okey, apa fungsi yang kita nak panggil? Okey, dan kemudian dia punya diikuti dengan tanda kurungan. Okey, ini adalah parameter maksudnya nilai. Okey, sama ada kita nak beri nilai ataupun tak perlu beri nilai. Okey, dan diakhiri dengan tanda semicolon ni. Okey, dia mesti berakhir dengan semicolon. Okey, kemudian itu pada baris yang pertama. Okey, pada baris yang kedua adalah badan bagi function. Okey, badan bagi function maksudnya dia punya tugasan dia lah. Okey, apa tugas yang kita nak function ni buat? Okey, apa tugas yang function ni perlu buat? Okey, dan pada baris yang ketiga dia akan memulangkan nilai hasil daripada tugas pada baris yang kedua. Okey? Okey, ini adalah langkah mula-mula kita akan define dia. Macam kalau dekat dalam pengatucaraan biasa kan kita sebelum kita nak cetak, kita kena isytiharkan dulu pun boleh ubah kan? Okey, so ini konsep dia lah. Okey, tapi kita tak panggil sebagai isytihar pun boleh ubah. Tapi dekat sini kita namakan sebagai kita definekan function tu. Okey, kita nak buat satu fungsi atur cara means kita kena define function terlebih dahulu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kata kunci def ni. Def merujuk kepada define lah. Okey, dia akan mentakrifkan function yang kita nak define tadilah. Kan kita nak declare tadi, di mana nama sesuatu function harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukannya. Okey, contoh kalau kita nak menghasilkan fungsi hasil tambah 2 nombor. Kan? Okey, jadi kita pilihlah satu kata kunci ataupun function yang menggambarkan kepada tugas dia. Sebab tugas dia adalah untuk menjumlahkan hasil tambah kan? Okey, so mungkin kita boleh tuliskan function hasil tambah. Hasil tambah. Okey? Okey, so itu adalah bagaimana kita nak menamakan sesuatu function. Okey, seterusnya. Okey, parameter yang duduk dekat dalam kurungan tu. Yang dekat dalam kurungan dia ada parameter kan? Okey. Okey, parameter adalah pemboleh ubah untuk menerima argument. Okey, argument ni maksudnya nilai lah. Okey, nilai yang dihantar kepada function semasa dipanggil. Okey, contoh kalau kita nak buat pengiraan hasil tambah mesti melibatkan nilai. Jadi kita boleh masukkan dia punya nilai dekat dalam parameter. Okey, dan parameter yang dimasukkan adalah mesti berada dalam tanda kurungan. Okey, itu syarat dia. Okey.
Okey, dan seterusnya akhir sekali. Pentakrifan nama function dan parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Okey, macam yang saya tunjukkan tadilah. Okey, pertama sekali dia mesti bermula dengan dia punya kata kunci dia def, kita nak define. Okey, kedua mesti diikuti dengan nama function. Kita nak namakan fungsi tu apa nama function tersebut. Okey, kemudian mesti diikuti dengan parameter. Okey, mesti ada tanda kurungan 2 ni. Okey, tanda kurungan yang 2 ni. Okey, nombor 3. Nombor 4 dia mesti ada nilai dekat dalam tanda kurungan iaitu parameter. Dan akhir sekali dia mesti berakhir dengan tanda titik bertindih. Okey, ataupun colon. Okey, so ini adalah ciri-ciri pada baris pertama kita nak menulis. Okey, menulis function. Okey, menulis function. Okey, mesti ada ciri-ciri yang seperti yang saya cakap tadi lah. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita itu tadi baru baris yang pertama. Baru baris yang pertama Okey. Okey, kemudian kita pergi pada baris yang kedua. Okey, bila masuk pada baris yang kedua, maksudnya kita rujuk kepada badan function. Okey, di mana badan function dimulakan sebaris dengan nama function. Okey, dan perlu indent dari jida kiri. Okey, maksudnya dia mesti ada indent dia. Dia mesti ada jarak dekat sini. Bila kita masuk pada badan function. Saya tukar warna pen lah. Okey, yang tadi biru pada baris yang pertama. Okey, sekarang saya tukar pada pen warna merah merujuk kepada baris yang kedua. Okey, bila kita buat pada baris yang kedua, okey, maksudnya badan function dia mesti sebaris dengan nama function ni. Dia mesti sama baris kat sini. Nampak tak? Okey, kalau dan dia punya ni mesti indent dia mesti dekat sini. Kalau awak letak sebaris dengan define ni, def ni, nanti dia akan keluar ralat nanti. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya, badan function terdiri daripada set arahan ataupun instruction bagi tugas dia. Okey, contoh kalau katakan kita nak buat function hasil tambah. Okey, bila hasil tambah maksudnya mungkinlah kan hasil tambah sama juga dengan X tambah Y. Okey, X tambah Y sebagai contoh. So itu kita boleh katakan sebagai formula lah. Okey, arahan yang kita nak function itu jalankan. Okey, kemudian kita lihat kepada baris yang ketiga. Okey, perkataan return. Okey, pada baris yang ketiga tadi kan. Dekat sini. Ini baris yang pertama tadi kita nak define. Baris yang kedua pada badan dia. Baris yang ketiga masih lagi dekat dalam badan function. Okey, dia mesti ada return nilai. Okey, apa yang dikatakan sebagai return nilai? Okey, perkataan return digunakan untuk memulangkan nilai. Okey, atau output yang dihasilkan oleh function tersebut. Dia tak boleh kalau tak ada, maksudnya kita just buat dia punya macam formula saja tak, tapi dia tak laksanakan tugas. Dia tak paparkan. Okey, so seolah-olah macam return tu adalah konsep untuk memaparkan jawapan. Okey, so perkataan return digunakan untuk memulangkan nilai atau output yang dihasilkan oleh function tersebut. Kalau katakan tadi hasil tambah, okay, let's say kalau katakan X ini adalah 3 tambah dengan 7. So bila dia return, dia punya jawapan hasil tambah sama juga dengan berapa? 10 nanti dia akan keluar. Okay, tapi sekarang ni dia cara penulisan dia menggunakan define function. Okay, kita tengok contoh dia macam mana. Okay. Okay, nanti kita tengok contoh pada muka surat 176 yang bawah tu. Okay, tapi sebelum tu kita lihat dulu yang ni. Okay, dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan, pernyataan return dalam function dia memulangkan satu nilai. Okay, dia ada situasi dia lah. Okay, dalam kebanyakan situasi dia akan memulangkan hanya satu nilai sahaja. Okay, itu dah kebiasaan lah. Okay, dan di mana nilai ini merupakan satu nilai tunggal. Mungkin nilai tunggal, macam ni nilai tunggal satu jawapan saja kan. Ataupun mungkin dia akan memulangkan jawapan dalam bentuk ungkapan yang menghasilkan satu nilai tunggal. Okay, so dia ada beberapa situasi lah. Okay, so ini situasi pertama, maksudnya dia akan memulangkan nilai tunggal
ataupun dia akan memulangkan satu ungkapan yang menghasilkan satu nilai tunggal. Okey? Okey, dan tetapi walau bagaimanapun dalam bahasa pengaturcaraan Python, nilai yang dipulangkan dalam pernyataan return function dia boleh jadi satu nilai tunggal atau sekumpulan nilai yang diasingkan dengan tanda koma pun boleh juga. Maksudnya kita boleh manipulate lah. Okay, kita boleh manipulate orang kata dia punya pengaturcaraan dalam Python berdasarkan kepada ciri-ciri macam yang awak dah belajar semasa tingkatan 2 dulu. Okay, kalau katakan tanda koma, tanda tambah tu kan, penggunaan simbol-simbol tu lah. Okay, maksudnya kita boleh manipulate. Okay, kita cuba tengok contoh situasi yang pertama. Okay. Okay. Okay, situasi yang pertama kalau lihat dekat dalam muka surat 176 yang belah bawah tu kan. Okay, yang dekat dalam kotak tu. Okay, situasi pertama adalah di mana penyataan return dia memulangkan satu nilai tunggal. Okay. Okay, contoh dia kata kat sini dia nak menjalankan satu fungsi hasil tambah. Okay, nama fungsi ini adalah hasil tambah. Okay, hasil tambah X dengan Y. X dengan Y adalah dia punya parameter. Okay, so kalau katakan kita masukkan nilai X adalah 3 tadi. Okay, Y adalah 7. Okay, jumlah maksudnya dia punya formula dia lah. Okay, maksudnya dia punya fungsi lah. Okay, tugas yang dia perlu lakukan adalah jumlah X tambah Y. Okay, pada baris yang ketiga, dia akan return jumlah tu. Okay, so daripada tugas yang telah ditetapkan dekat sini, jumlah dia akan menghasilkan jawapan 10. Okay, maksudnya nilai tunggal. Kan? Okay, adalah nilai tunggal. So, untuk situasi yang pertama adalah di mana penyataan return yang memulangkan satu nilai tunggal. Okay, itu nombor 1. Okay, kalau lihat yang contoh yang kedua, dia ada beza sikit. Hampir sama tapi berbeza. Okay, di mana? Okay, kalau tengok dekat sini, apa beza antara situasi 1 dengan situasi 2? Antara situasi nombor 1 dengan situasi nombor 2. Dia dekat badan dia tak ada jumlah. Dekat badan dia tu dia tak nyatakan fungsi kan. Dia cuma terus return sahaja. Maksudnya dia macam 2 in 1 lah. Okay, dia 2 in 1. Maksudnya return tu dia menjalankan dua fungsi lah. Okay, satu dia menjalankan fungsi untuk dalam badan fungsi. Satu lagi dia menjalankan tugas untuk memulangkan. Okay, maksudnya semua fungsi berada dekat dalam return. Di mana dekat sini penyataan return memulangkan satu nilai tunggal dari ungkapan yang digunakan. Dia tak memulangkan nilai terus, tapi dia memulangkan satu nilai tunggal dari ungkapan. Dia terus dia terus beri jawapan. Dia terus beri jawapan. X tambah Y terus. Okay, so kita boleh tengok perbezaan antara situasi 1 dengan situasi nombor 2. Okay. Okay, situasi nombor 3 pula dia lain sikit. Di mana untuk situasi nombor 3 ni, okay, di mana dia punya fungsi adalah untuk menyusun nombor. Okay, susun naik. Susun naik. Contoh kalau katakan 1 ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kan? Okay. Okay, di mana penyataan return memulangkan lebih daripada satu nilai. Okay, dia akan memulangkan lebih daripada satu nilai. Sorry, contoh ni cuma 2 saja, bukan sampai 10 . Okay, so contoh kalau katakan dia kata dia beri 2 parameter, nilai dalam parameter tu ada 2 nilai. Dia nak susun naik antara X dengan Y tu. So dekat sini dia boleh buat perbandingan antara nombor terbesar dengan nombor yang terkecil. Okay. Okay, jadi penyataan return dekat sini, okay, penyataan return dekat sini, dia akan memulangkan 2 nilai dalam susunan menaik. Okay, so dekat sini dia akan define dulu susun naik. Okay, dia nak susun naik, apa parameter yang dia nak susun tu. Okay, maksudnya parameter tu kita letakkan dekat dalam tanda kurungan. Okay, contoh kalau katakan kita masuk, okay, nilai dia adalah 7, sorry. Katakan nilai dia adalah, okay, siapa yang warna biru
Okey, katakan nilai dia adalah 3 dan juga 8. Katakan X adalah 3, Y adalah 8. If X lebih besar daripada Y. Okay, so dia akan return YX. Okay, YX. Sebab kan susun naik kan? Okay, else. Okay, return XY. Okay, contoh dekat sini kalau dia kata jika X lebih besar daripada Y. Okay, sekarang ni X adalah 3 kan? Okay, Y adalah 8. So dia akan masuk dekat mana? Dia return XY ke dia return YX? Dia return yang mana ni? Kalau tengok contoh yang saya berikan ni, saya masukkan nilai dia parameter X adalah 3, okay, Y adalah 8. So dia akan return yang mana? Return YX ataupun return XY? Farhana? Ada Farhana? Nur Farhana Nur Syam. Nur Farhana? Di mana awak? Farhana? Tak ada. Dini? Kalau X adalah 3, Y adalah 8. Okey, syarat dia dekat sini, dia punya fungsi dia adalah if X lebih besar daripada Y. So, saya akan dapat return XY ataupun return YX. Yang mana? Hello? Awak ada ke tak ni? Pun tak ada respon. Okey, Nadil Asfar. Go. Kita nak return, dia akan return yang mana? Dia akan return YX ataupun return XY? Dia akan return XY. Okey, dia akan return X, Y. Dia akan masuk dekat sini lah. Dia akan pergi pada else lah kan. Dekat sini, sebab sekarang ni bila dia semak, X adalah 3. Okey, Y adalah 8. If X lebih besar daripada Y, adakah X, adakah 3 lebih besar daripada 8? Okey, jawapan dia no kan. Bila no, dia akan pergi dekat sini lah. Okey, dia akan masuk pada return XY. Dia takkan return YX. Okay. So dekat sini dia contoh di mana dia akan memulangkan dua nilai dalam susunan menaik. So dia ada beza. Macam yang saya kata tadi lah dekat sini kan. Dia akan memulangkan nilai macam contoh yang ni. Okay. Di mana nilai yang dipulangkan dalam penyataan return function boleh berupa satu nilai tunggal. Okay. Kalau yang contoh yang situasi pertama, satu nilai tunggal. Okey, tapi contoh yang ketiga, dia memulangkan sekumpulan. Okey, maksudnya lebih daripada satu nilai. Okey, di mana lebih daripada satu nilai itu dia akan pulangkan dan diasingkan dengan tanda koma. Macam ni lah. Macam dalam situasi nombor 3. Okey? Jelas Okey. Okey, so kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh ni ada dekat dalam buku teks awak, muka surat 177. Okey, cuma dekat sini dia nak tengok contoh, dia nak tunjukkan bagaimana user define boleh digunakan dalam satu simulasi permainan batu seremban. Kan, biasa main ni kalau katakan kita tak ada pandemik, biasanya setiap tahun kita akan ada satu aktiviti sukan, iaitu karnival sukan kan. Okey, salah satunya adalah permainan batu seremban. Okey. Okey, dan kalau katakan yang biasa main batu seremban ni, kalau main awak lambung tu, awak tak akan dapat nilai yang sama. Mungkin lambung kali pertama yang awak dapat tangkap mungkin 1 batu, 2 batu, ataupun mungkin dapat 5 batu sekaligus kan. Okey, jadi sebenarnya situasi tersebut kita boleh tunjukkan. Okey, tunjukkan dalam satu cara dalam satu atau cara Python yang menggunakan user defined function. Okey, so kalau awak tengok dekat sini, okey, batu seremban adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Okey, dan dalam permainan ini biasanya seorang pemain akan bermula dengan peringkat yang paling mudah sehingga ke peringkat yang terakhir. Dia ada batu 1, batu 2, batu 8 semua sekali kan. Semualah. So dia ada step-step dia sendirilah. Okey. Okey, kemudian barulah pemain akan melakukan aktiviti timbang dan tangkap untuk mendapatkan mata.
Maksudnya dia punya permainan ni dia akan dapat kita boleh takrifkan sebagai kita akan dapat tangkap secara random lah, secara rawak berapa bilangan batu yang kita tangkap kan. Okey. Okey, kalau lihat dekat dalam contoh 4.11 ni, okey, simulasi aktiviti timbang dan tangkap dalam permainan boleh diwujudkan dan nama user defined function yang akan dibina kita namakan sebagai bilangan batu lah. Okey, kita namakan sebagai bilangan batu. Okey, so itu nama dia punya function dia. Okey, so user defined function ini akan menerima satu nilai. Okey, dia akan terima satu nilai yang mewakili bilangan batu yang akan digunakan dalam permainan itu. Contoh sebab kita biasanya kalau main batu seremban ni kita gunakan 5 kan. So dia punya nilai yang diterima tu 5 lah. Dia akan terima 5 batu. Okey, kemudian nilai ini akan dihantar ke subfunction bagi built-in function random. Okey, maksudnya dia akan berikan sub tugas pula. Okey, subfunction bagi built-in function yang dinamakan sebagai random. Okey. Okey, yang dinamakan sebagai random iaitu random.radian. Okey. Okey, ini built-in built-in function bukan user define. Okey, sebab dekat sini dia kata dia akan berikan nilai dihantar kepada subfunction bagi built-in function sebab tu nama dia memang dia dah ada sendiri dah. Iaitu random dan juga random.radian. Okey, tapi yang atas ni tadi bilangan batu ni adalah maksudnya user define. Maksudnya kita yang beri nilai, kita yang beri nama kepada function tersebut. Okey, seterusnya. So dekat situ boleh nampak beza dia. Yang ini bilangan batu adalah user define. Okey, tapi yang ini, yang dua ini adalah built-in. Dia ada beza kan? Minggu lepas saya dah terangkan apa yang dikatakan sebagai user define dan juga built-in. Okey, nama yang diberi oleh kita sebagai pengatur cara dan nama yang memang dah ada dekat dalam library bahasa pengatur caraan. Okey, seterusnya. Okey, selepas itu nilai yang ditetapkan tadi akan dihantar ke function random. Okey, ke function random radian semula dan nilai yang dipulangkan kali kedua mewakili bilangan batu yang berjaya ditangkap. Okey, kita akan tengok contoh dia punya atur cara dalam muka surat 177. Okey, dekat dalam muka surat 177. Okey. Saya padam sekejap. Okey, contoh dalam muka surat 177 dia bermula dengan boleh nampak ni kecil sangat ni. Kecil sikit. Okey, tak apa, saya besarkan. Dalam masa yang sama boleh tengok juga dekat dalam buku teks awak nanti saya akan tunjuk ini yang dekat dalam buku teks, ini bukan yang saya run menggunakan Python. Nanti kejap lagi saya tunjukkan juga. Okey. Okey, so cara untuk menulis. Okey, cara untuk yang menulis adalah pertama sekali dia mesti mula dengan import random ni. Maksudnya import random ni kita ambil daripada dalam library dia. Dia ada perkataan import random, maksudnya kita nak gunakan ada arahan daripada library bahasa pengatur caraan. Okey, kemudian pada the next step, maksudnya dekat sini adalah di mana kita nak user defined function untuk simulasi menimbang batu. Dekat sini kita mula declare dia punya function dia. Okay, kita nak declare dia punya function dia bermula dengan define bilangan batu. Kita pilih nama dia, maksudnya function untuk mengira bilangan batu diikuti dengan parameter. Parameter katakan X. X tu kita tak tahu berapa bilangan batu yang nak dikira kan. Mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5. Sebab tu dia kata sebagai random. Okay, di mana hasil, maksudnya ini dia punya fungsi dia. Hasil daripada bilangan batu yang dilambung tu adalah random. Kita tak tahu. Adalah random. Random dan diikuti dengan bilangan X. Kemudian dia akan return lah. Kalau 1 lah, kalau 3 lah. Dia akan return kepada hasil.
Okey, ini adalah dia punya define function dia. Define bagi bilangan batu. Okey. Okey, seterusnya adalah dia punya code segment di mana kita nak membuat panggilan function. Okey, first tadi kita define dulu dia punya function. Okey, sekarang kita nak membuat panggilan kepada function yang kita dah declare dekat atas ni. Okey, kemudian dekat dalam kod ini juga kita akan menghantar nilai bilangan batu yang digunakan ke dalam bilangan batu. Maksudnya kita akan hantar, maksudnya kita akan return. Okey, kita akan return balik semula ke dalam bilangan batu. Okey, so dia bermula dengan terus, dia akan beri pilihan kepada pengguna. Maksudnya yang pemain lah sama ada nak teruskan lambungan ataupun tidak. Okey, kalau katakan pengguna dia jawab Y, maksudnya ya. Okey, so dia akan teruslah. Okey, dia akan terus keluarkan dia punya dia punya kiraan di mana hasil timbang adalah sama juga dengan bilangan batu. Bilangan batu kita ada 5 kan untuk permainan batu seremban. Okey, kemudian dia akan print hasil timbangan berapa. Okey, adalah hasil timbang. Okey, hasil timbang dekat sinilah. Okey, hasil timbang. Okey, so ini kita nak membuat panggilan function dan hantar nilai bilangan batu yang digunakan. Iaitu nilai bilangan batu yang digunakan. Okey, seterusnya. Okey, pada kod segmen yang seterusnya adalah menangkap batu. Okey, bagaimana kita nak membuat panggilan fungsi bagi menangkap batu di mana dekat sini juga kita akan menghantar hasil timbangan ke dalam bilangan batu. Okey. Okey, di mana sekiranya hasil timbang lebih daripada kosong. Okey, maksudnya kalau hasil timbang lebih daripada kosong dia dapat tangkap lah. Okey, so tangkap sama juga dengan bilangan batu. Okey, dalam kurungan hasil timbang. Okey, parameter dia adalah hasil timbang. Okey, kemudian dia akan print hasil tangkapan anda ialah tangkap. Berapa bilangan yang ditangkap tadi. Okey, dan juga dia akan teruslah, dia akan tanya sama ada pengguna nak teruskan lambungan, timbangan ataupun tidak. Okey, kalau katakan dia nak teruskan timbangan, so dia akan ulanglah balik semula. Okey, dia akan ulang balik semula. Okey, dan kalau kita tengok dia punya keterangan dekat sebelah kanan ini, kita menggunakan gelung while. Ni kan kita gunakan gelung while. Sorry. Okey, kita gunakan gelung while. Okey, kalau masih ingat lagi gelung while yang awak belajar semasa di tingkatan 2 dan juga di tingkatan 1. Kan? Dia akan ulang selagi kita memberikan jawapan ya. Betul tak? Kan? Okey, kalau ingat balik semula. Okey, gelung while digunakan supaya aktiviti timbang dan tangkap dapat diteruskan sehingga pemain menamatkan permainan. Selagi pemain tu dia dapat menangkap, masih lagi dapat menangkap kan. Okey, so permainan tu akan diteruskan. Okey, maksudnya dia akan teruskan permainan sehingga pemain menamatkan permainan. Kalau kata dia tak nak main lagi, so akan berhentilah. Okey, akan terhentilah permainan tersebut. Okey. Okey, seterusnya dekat sini. Okey, sekiranya batu berjaya ditimbang, barulah user define function bilangan batu dipanggil semula. Maksudnya kalau dia boleh berjaya timbang lah. Sebab dekat sini kan if hasil timbang lebih besar daripada kosong. Maksudnya dia boleh timbang. Sebab itu dia akan dapat tangkap lah. Maksudnya barulah user define function bilangan batu dipanggil semula. Kalau katakan hasil timbang ni kurang daripada kosong, maksudnya dia tak akan, maksudnya dia tak berjaya tangkap lah. Dan kali ini argument yang dihantar ialah hasil timbang. Dan nilai yang dipulangkan ialah bilangan batu yang berjaya ditangkap. Itu dia punya coding lah. Code segmen yang menunjukkan bagaimana bagaimana kita boleh menggunakan user define function dalam permainan batu seremban. Sekarang saya tunjuk secara ni lah. Bagaimana dia punya fungsi ni berlaku.
Sekejap, saya share saya punya screen yang satu lagi. Saya share entire screen kot, senang. Sebab nanti saya nak buka saya punya Python kan. Okay. Boleh nampak kan? Boleh nampak tak? Boleh Nampak. Okay, so saya buka yang mana Sekejap apa nama file saya tapi nanti awak kena buat juga tau. Apa ni nama dia? Batu Seremban Batu Seremban. Yang ini ke? Batu Seremban. Okay, yang ini. Ini contoh dia. Okay. Okay, so ini contoh dia sama macam dekat dalam buku teks kan? Sama macam dekat dalam buku teks. Okay. User define function untuk simulasi menimbang batu. Okay, kemudian okay, kita cuba run Okay. So, sebab kenapa tiba-tiba dia kata hasil timbangan anda ialah 5 batu? Ini yang sebab saya dah pernah buat sebelum ni kan? Okay, jadi sebab tu dia dah macam dia dah apa kata? Dah recall, maksudnya memori dia dah ada dah. Okay, maksudnya saya dah pernah gunakan dah sistem ni, sebab tu dia keluar hasil timbangan anda ialah 5 batu. Hasil tangkapan anda ialah 3. So dekat sini maksudnya dia random sebenarnya. Okay, even kalau kita main Batu Seremban pun, kita akan tak semestinya kali pertama tangkap kita dapat 5-5. Kadang-kadang ada setengah orang main kali pertama dia tangkap katakan batu 1, kali pertama dia dapat sekali je. 1 batu je. Hasil tangkapan dia mungkin 1 saja. Okay, cuma dia nak tunjukkan dekat sini bila katakan saya pilih teruskan ya. Okay, sebab dekat sini dia kata teruskan ya atau berhenti. Katakan saya nak main lagi. Okay, sorry dekat mana Okay, katakan saya nak main lagi, saya tekan ya. Kan? So mungkin hasil timbangan saya selepas tu adalah 3 batu. Hasil tangkapan saya ialah 2. Okay, ini situasi yang real sebenarnya. Maksudnya bila dia random, dia tak semestinya sama. Ini bukan kita masukkan nilai tau. Okay, bukan kita masukkan nilai, tapi situasi bagaimana user define digunakan untuk menunjukkan permainan Batu Seremban di mana tangkapan tu dia adalah orang kata secara random. Okay, dia takkan dapat nilai yang tetap. Okay, dia takkan dapat nilai yang tetap. Okay, contoh saya ulang lagi. Mungkin kali ketiga saya dapat 2 batu. Okay, hasil timbangan anda ialah 2 batu dan hasil tangkapan ialah 1. Okay, dan bila saya tekan tidak, automatik dia akan keluar daripada permainan. Okay, so dia menunjukkan yang inilah. Okay, kalau saya pilih ya dekat sini, okay, maksudnya dia akan ulang balik semula. Maksudnya gelung while tu masih lagi berfungsi. Okay, tapi bila saya pilih kepada tidak, maksudnya dia akan keluar daripada gelung. Okay, sebab itulah syarat yang ada dalam penggunaan gelung while. Okay, kalau kita gunakan for tak sesuai, kan? Okay, kalau kita gunakan for ke ataupun repeat until, tak boleh sebab repeat until tu dia maksudnya dia dah main dulu, tapi dia kita tak tahu bila dia akan berhenti. Kan? Okay, cuma kalau kata while ni kita tahu selagi dia tak main, dia boleh main. Kalau katakan dia nak stop, dia boleh stop. Okay? Cuma dekat sini kita nak tunjukkan penggunaan bagaimana user define function digunakan dalam satu situasi permainan. Okay? Nampak macam mana dia punya perjalanan tu? Nampak juga. Boleh Okay, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Kalau tadi ini contoh yang dekat dalam buku teks lah. So dia tak sama lah, dia takkan jadi sama macam apa yang keluar dekat dalam buku teks. Sebab dia adalah secara random. Sebab tu dekat dalam buku teks mula-mula dia kata hasil timbangan anda ialah 1 batu. Tapi kalau macam saya dia keluar lain. Sebab dia ikut kepada memori yang ada dalam komputer sebab saya dah pernah run sistem sebelum ni. Okay. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay, iaitu procedure. Okay, kalau tadi adalah fungsi ataupun function. Sekarang kita pergi kepada procedure pula. Okay, dekat sini awak boleh tengok perbezaan antara procedure dan juga function. Okay,
Kalau lihat contoh yang pertama tadi, okey, dia hampir sama sebenarnya. Okey, di mana sinteks untuk menulis prosedur hampir serupa dengan sinteks untuk menulis user defined function. Dia lebih kurang sama. Okey, cuma yang berbeza dekat sini. Apa yang berbeza dekat sini? Okey, prosedur dia tidak memulangkan sebarang nilai. Sebarang nilai maksudnya dia tidak pulangkan output. Kalau awak perasan kan? Okey, dia tidak memulangkan output ataupun nilai kepada atur cara ataupun pernyataan kod yang memanggilnya. Okey, dan badan prosedur hanya terdiri daripada set arahan bagi tugas khas. Dia cuma ada tugas khas saja. Okey, dia punya yang baris pertama masih sama lagi. Okey, dia mesti ada nama dia, def. Okey, kita define. Okey, kalau tadi nama function, dekat sini nama prosedur lah. Kita nyatakan sebagai nama prosedur. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, diikuti dengan tanda kurungan. Masih lagi ada tanda kurungan dekat sini. Kan? 3. Okey, dan ada apa ni? Ada parameter dia yang keempat dan berakhir dengan tanda colon. Maksudnya ciri-ciri dia sama pada baris yang pertama. Pada baris yang pertama sama. Pada baris yang kedua pun sama juga. Dia ada badan dia. Okey, ada badan dia kecuali dia tak ada baris yang ketiga. Okey, kalau awak tengok untuk yang tadi function dia ada 3 kan? Dia ada baris yang pertama kita nak define, diikuti dengan badan function dan dia ada return nilai. Okey, tapi kalau untuk prosedur dia cuma ada 2 baris saja, di mana baris yang ketiga untuk prosedur dia tak ada. Kenapa? Sebab prosedur tidak memulangkan sebarang nilai. Okey? Okey, contohnya seterusnya. Okey, kata kunci def. Kata kunci def digunakan untuk mentakrifkan prosedur. Okey, kata kunci def digunakan untuk mentakrifkan prosedur di mana nama sesuatu prosedur harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukannya. Sama juga macam fungsi tadi. Okey. Okey, seterusnya jika mempunyai input atau parameter, kalau dia ada input, okey, maka parameter perlu dinyatakan dalam tanda kurungan. Kalau kita ada nilai, okey, maka nilai tersebut perlu dinyatakan dalam tanda kurungan. Okey, jika tidak, tanda kurungan akan dibiarkan kosong. Dia boleh ada dan boleh tiada. Dia punya isi dekat dalam kurungan ni lah. Kita boleh letakkan nilai dan kita boleh juga tak perlu letakkan nilai. Okey, dan pentakrifan nama prosedur dengan atau tanpa parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Sama juga macam function tadi. Apa-apa hal untuk kita define function ke, kita nak define prosedur ke, mesti berakhir dengan tanda titik bertindih dekat hujung tu. Okay. Okey, seterusnya. Okey, badan prosedur. Okey, badan prosedur dimulakan sebaris selepas nama prosedur dan perlu indent dari jida kiri. Sama jugalah macam tadi. Okey, maksudnya dia mesti sebaris. Bila kita masuk saja pada badan, dia mesti sama baris dengan nama prosedur. Dan mesti ada indent dia. Okey, mesti ada indent. Okey, badan prosedur mesti terdiri daripada set arahan bagi melaksanakan tugasnya. Okey, dan setelah prosedur siap dilaksanakan, pelaksanaan atur cara akan kembali semula ke baris selepas pemanggilan prosedur. Okey, so itu dia punya flow dia lah. Okey, bagaimana yang dikatakan sebagai define prosedur. Okey, kita tengok contoh dia. Contoh macam ni. Siapa yang sambut hari lahir bulan ni? Ada tak siapa-siapa yang lahir bulan September? Siapa? Nak tengok siapa lahir bulan September. Sekejap. Siapa? Liao. Bila Liao? Bila tu? Hari ni. Hari ni. Okey, nanti kita buat lagu untuk Liao Selamat hari dia jadi Liao. Kebetulan Siapa nak nyanyi untuk Liao? Jom kita nyanyi jom. Nyanyi untuk Liao cepat. Hari ni hari jadi dia. Okey, 1, 2, 3.
Selamat hari jadi. Bukalah mic. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Liao Zinji. Hari jadi. Selamat hari jadi. Kebetulan ada juga sambut hari jadi hari ni. Okey, Tanah. Okey, Liao Zinji. Berapa tahun dah tahun ni bulan ni? 15 tahun Okey. Kebetulan kita punya tajuk ni kita nak buat selamat hari jadi dan awak sambut hari jadi hari ni. Okey. So, contoh Okey, contoh kalau awak lihat dekat dalam buku teks, bagaimana kita boleh melakukan ataupun kita boleh mencetak lirik lagu menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Selalunya kalau macam dekat sekolah kan, kalau dalam satu kelas kadang-kadang ada, kalau dululah bukan sekarang ni mungkin tak adalah sambut hari jadi kan. Kalau awak ingat dulu masa awak sekolah tadika kan, dekat sekolah tadika mesti cikgu awak akan buat satu majlis hari jadi dikumpul untuk sebulan, betul tak? Betul tak? Kan, ataupun mungkin katakan 2 bulan dikumpulkan berapa orang pelajar yang akan sambut hari jadi. Okey, contoh macam situasi macam dekat dalam ni lah. Okey, dia kata Aimah ialah seorang guru tadika dan kelasnya mempunyai 15 orang murid. Okey, setiap bulan Aimah akan menjadikan lirik lagu selamat hari jadi untuk murid-muridnya. Okey, katakanlah 2 murid, contoh macam hari ni katakan kita ada seorang, Liao seorang sambut hari jadi bulan ni kan. Okey, katakan 2 orang murid menyambut hari jadi pada bulan ini. Okey, jadi berikut menunjukkan satu segmen kod atau cara yang akan mencetak lirik lagu selamat hari jadi yang bernama tanpa menggunakan prosedur. Ini contoh kalau tidak menggunakan prosedur. Ini baru 2 orang saja. Kalau katakan kita tak menggunakan prosedur, maksudnya 2 orang kita akan type. Okey, katakan pertama sekali baris untuk hari jadi Ali. Okey, katakan pada baris pada rangkap yang seterusnya kita nak tuliskan selamat hari jadi untuk Raju. Ini kalau katakan tanpa prosedur. Okey, contoh saya tunjukkan dekat sini kan. Okey, saya tutup yang ini. Yang ni pun saya buka lain File, open. Mana hari jadi? Hari jadi. Okey. Okey, ini contoh Okey, saya tukarlah ni. Tak nak untuk Aina, kita tukar hari jadi untuk Liao. Okey. Okey, untuk Liao. Okey, katakan hari ni pun hari jadi untuk siapa hari jadi bulan Oktober, ada tak bulan Oktober? Siapa bulan Oktober? Tak ada. Bulan November? Pun tak ada. Bulan Disember? Tak ada. Nadil bulan apa Nadil? Bulan Ogos. Bulan Ogos. Okey, bolehlah bulan lepas selamat hari jadi jugalah. Okey, Nadil. Okey, contoh. Sorry, kat sini. Salah pula. Okey, dekat sini saya tukar katakan hari jadi untuk Nadil dengan Liao. Okey. So dekat bawah ni pun saya kena tukar. Nampak tak? Walaupun dia punya ni lebih kurang sama kan? Yang berbeza cuma nama saja yang berbeza. Okey, so kalau katakan saya run. Okey, saya run, so saya dapatlah dia punya paparan dia. Selamat hari jadi Liao. Untuk rangkaian pertama untuk Liao. Untuk rangkaian yang kedua katakan untuk Nadil. Okey, kalau katakanlah dalam satu kelas tu tiba-tiba ada 10 orang. Ada 10 orang pelajar Cikgu Aimah ni kan. Okey, kalau katakanlah pelajar Cikgu Aimah ada 10 orang yang sambut hari jadi pada bulan September katakan. Takkanlah kata dia nak tulis sampai 10 rangkap yang sama. Kan? Takkan dia nak gunakan 10 rangkap yang sama untuk menulis yang sama selamat hari jadi pada baris pertama, baris kedua. Cuma yang berbeza pada baris yang ketiga sahaja. Yang lain semua sama. Okey? Okey, jadi ini adalah contoh di mana kita menggunakan segmen atau cara yang biasa. Kita tak menggunakan prosedur.
Okey, tapi kita boleh menggunakan prosedur untuk mencetak lirik lagu Selamat Hari Jadi. Katakan untuk 15 orang murid pun boleh. Okey. Jadinya cara dia bagaimana? Okey, cara dia ada cara dia sendiri. Okey. Okey, cara dia adalah di mana kita boleh menggunakan prosedur untuk lirik lagu. Di mana kita kena definekan. Kita boleh definekan lirik yang sama. Sebab kebetulan dia punya rangkap lirik adalah sama. Yang berbeza hanyalah pada nama saja kan? Betul tak? Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang berbeza adalah pada nama. Yang pada pertama adalah nama Ali, yang kedua adalah nama Raju. Okey, tapi yang lain-lain ni sama. Okey, yang lain-lain ni sama kalau awak tengok. Okey, dia punya ayat dia sama. Okey, Selamat Hari Jadi yang ni sama. Nampak? Okey, yang ni sama. Okey, jadi dekat sini ini yang kita boleh ringkaskan kod segmen dengan menggunakan prosedur. Kita boleh gunakan prosedur di mana yang berbeza kita letakkan sebagai dia punya parameter. Dia punya nilai dia. Okey, dia punya nilai. Okey, manakala yang sama adalah dia punya fungsi dia. Fungsi dia adalah lirik. Sebab dia sama semua sekali kan. Okey, dia punya nilai itu adalah sama kan. So kita akan define lirik. Okey, tapi kita akan panggil parameter yang berbeza. Okey, untuk dia punya lirik ni kita cetaklah yang sama. Selamat Hari Jadi pada baris yang pertama. Selamat Hari Jadi, Selamat Hari Jadi. Okey, dan Selamat Hari Jadi. Kemudian dekat sini, dekat sinilah yang kita akan panggil nama tu. Okey, kita akan panggil nama dekat sini. Okey, pada baris yang keempat masih sama lagi. Okey, pada baris yang terakhir dekat sini yang kita akan print. Kita akan print balik semula. Okey. Okey, pada ini kita baru define dulu. Okey, kita baru define. Okey, the next barulah kita akan cetak arahan untuk mencetak. Okey. Okey, pada arahan mencetak ni kita hanya tuliskan lirik sahaja. Sebab ini maksudnya print ini dia akan merujuk kepada yang bawah ni. Okey, dia akan rujuk kepada yang bawah. Kita nak print apa? Lirik apa? Lirik, katakan nama tadi, katakan pada rangkap pertama kita nak print nama Ali. Pada rangkap yang kedua kita nak print nama Raju. Okey, contoh kalau katakan kita ada pelajar yang lain kan? Okey, kita hanya tulis lirik saja. Okey, dan kita tuliskan katakan nama pelajar Razif. Okey, kita tak perlu nak print sampai 3 kali. Okey, kita cuma panggil nama sahaja. Okey, jadi hasilnya akan jadi sama juga macam yang tadi. Okey, hasilnya akan tetap sama macam yang tadi. Okey, saya tunjukkan Okey, kalau yang ini adalah hari jadi tanpa prosedur. Yang ini adalah dia punya segmen kod untuk hari jadi tanpa prosedur. Okey, saya cuba open. Okey. Kod segmen hari jadi dengan prosedur. Mana dia punya ni? Hari jadi dengan prosedur. Saya open sekejap. Hari jadi dengan prosedur. Okey, yang ini dia ada beza. Nampak? Okey. Yang sebelah kanan, yang ini adalah hari jadi tanpa prosedur. Yang sebelah kiri adalah hari jadi dengan prosedur. Okey, so kalau katakan dekat sini, okey nampak yang warna hitam ni maksudnya adalah dia punya parameter. Parameter dia akan panggil lah. Okey, dia tetapkan parameter sebagai nama. Dekat sini, dia just panggil nama sahaja. Okey, so bila saya run, dia akan keluar yang sama juga. Nampak? Dia akan keluar yang sama. Okey, Selamat Hari Jadi Anis. Sebab saya pertama sekali saya panggil nama Anis pada perenggan yang pertama. Kemudian Jimmy. Okey, the next baru Ramzi. Kan? Okey. Okey, so itu contoh dia. Okey, contoh bagaimana
saya boleh kita boleh memendekkan kita boleh memendekkan kaedah untuk menulis segmen kod atau cara. Kan? Kalau katakan yang pertama ini contoh pendek je. Kalau katakan ada 3 orang, kalau 3 orang berbanding kalau kita nak type untuk ketiga-tiga kan? Ketiga-tiga orang maksudnya kita kena buat ada berapa rangkap, nak kena buat banyak kan? Berbanding kalau menggunakan define, okay, hanya sekali sahaja kita print dia punya, kita akan buat dia punya lirik tu. Okay. Okay, the next baru kita akan panggil. Jadi kita tak perlu ulang banyak kali. Okay. So nampak tak, jelas tak dekat sini? Jelas cikgu. Jelas Okay, sekarang saya nak kamu cuba buat. Okay. Okay, pernah tengok tak lirik lagu ni? Pernah cikgu. Penat Okay, so kalau dekat sini, yang mana satu yang ada dia punya pengulangan dekat mana? Ramad bahagia. Pada pada rangkap yang kedua dengan pada rangkap yang ketiga, betul tak? Kan? Betul. Okey. So sekarang ni saya nak saya beri tempoh berapa minit? Berapa minit cukup? 5 minit cukup tak? Boleh tak? Okey, saya beri tempoh 5 minit untuk kamu cuba. Cuba untuk memaparkan lirik lagu Negaraku menggunakan kaedah ataupun menggunakan prosedur. Menggunakan prosedur. Macam mana cara kita nak memaparkan lagu Negaraku menggunakan prosedur. Saya tunjukkan dekat awak ni kalau katakan dia tak gunakan prosedur kejap. Ni lagu Negaraku, Negaraku, okey. Ini kalau saya tak gunakan prosedur, nampak? Okey, maksudnya saya buat semua sekali. Rangkap yang pertama saya type, rangkap yang kedua saya type dia punya segmen dia, rangkap yang ketiga pun saya type dia punya segmen dia. Okey, tapi sekarang saya nak kamu cuba. Okey, cuba menggunakan prosedur, ini contoh prosedur yang tadi Okey, untuk memaparkan lagu Negaraku. Boleh tak? Buat sekarang ke cikgu? Cubalah draft sekarang. Okey, kalau katakan awak dah siap, awak tuliskan dekat ruangan chat. Nanti kita tengoklah sama ada berjaya ataupun tidak awak punya jawapan. 5 minit Kalau katakan awak ada Python dekat laptop, awak boleh cuba. Okay, and then kalau dapat jawapan, kita share jawapan dekat sini. Okay? 5 ke 10 minit Boleh? Boleh ke tak boleh? Raise up your hand. Angkat tangan. Okay cikgu. Okay, good. Okay, 5 ke 10 minit kita tunggu.
Okey, ada siapa yang dah siap? Cikgu belum juga. Belum lagi. Siapa yang dah siap angkat tangan ya? Okey, siapa boleh tunjukkan jawapan? Siapa boleh tunjukkan jawapan untuk soalan untuk mencetak rangkap lagu Negaraku ni? Avril, dah siap Avril? Avril Ophelia. Kejap cikgu. Okey. Cuba awak share screen awak. Saya stop sharing Awak cuba share screen awak. Kita boleh je belajar sama-sama. Tak apa. Kalau salah tak apa. Okey. Okey. Hmm. Okey, run. Okey, yang lain boleh tengok sama-sama ya. Namakan file dulu. Okey, Negaraku Procedure. Okey, good. Save. Okey, so kita dapat tak tu? Sekejap Saya nak print screen sekejap.
Okey, negaraku. Okey. Okey, macam mana kita nak jadikan perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua tu supaya dia berapa ni? Ada jarak tu. Avril, macam mana kita nak jadikan dia supaya ada jarak? Tahu tak? Dah betul lah tu. Cuma sekarang ni kalau awak tengok tu kan, yang perenggan yang pertama tu kan, rangkap yang pertama tu sampai yang dekat bersatu dan maju tu. Betul tak? Okey, dengan yang rahmat bahagia tu dia rapat kan? Macam mana kita nak jadikan dia sebagai jarak tu? Supaya perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua dia akan terasing, terpisah. Siapa yang tahu? Macam mana? Okey, Avril buat tu dah betul dah. Okey, dia cetak lirik lagu rangkap 2 dengan rangkap 3 tu dah cantik dah. Okey, terima kasih Avril. Okey, cuma sekarang ni kita nak tengok macam mana Avril punya tu rangkap yang pertama dengan kedua tu kita nak pisahkan dia. Sebab kalau tengok rangkap yang pertama dengan rangkap yang kedua tu dia bergabung, betul? Dia tak ada rangkap tu. Macam mana kita nak jadikan dia terpisah? Ada siapa yang boleh beri respon? Kita ada 5 orang dekat sini. Nadil, Fahana, Liao Zinyi dengan Dini. Macam mana kita nak pisahkan? Fahana tak tahu. Okey, Nadil? Tak pasti cikgu. Tak pasti. Liao Zinyi? Tak tahu. Tak ingat. Ni dah belajar sebenarnya tentang dua dulu ni. Okey, Dini ingat tak? Tak ingat Okey. Cuba Avril, awak pergi pada perenggan yang pertama, pada rangkap yang pertama tu. Okey, pada baris bersatu dan maju tu, selepas perkataan maju, awak letakkan /n. Selepas perkataan maju, okey, awak letakkan /n. Dalam kurungan ke cikgu? Yelah dekat dalam perkataan yang bersatu dan maju tu kan, selepas perkataan maju tu kan ada inverted comma, ada yang pembuka kata tu kan. Selepas perkataan maju tu awak letakkan /n. Tak apa, awak tunjukkan je biar kawan lain nampak juga. Okey, selepas perkataan maju. No. Sebelum inverted comma. Sebelum yang pembuka tu. Okey, /n yang slash yang terbalik. Bukan slash yang tu, slash yang satu lagi. Okey, run balik semula. Save and run balik semula. Okey. Nampak tak? Kalau ingat balik semula kan, masa tingkatan 2 dulu awak pernah belajar kan, fungsi yang /n tu kan. Okey, /n tu maksudnya kita selepas baris tu kita nak jarakkan. Maksudnya kita nak buat perenggan. Okey, jadi betul lah apa yang Avril buat ni. Okey, maksudnya kita boleh jarakkan perenggan. Okey, cuma dekat sini, okey, kenapa baris yang pertama dengan baris yang kedua tu maksudnya selepas rangkap yang pertama yang sebelum tukar tu kan. Okey, kenapa dia boleh berada pada perenggan yang kedua ni? Okey. Okey, kejap saya okey, Avril tolong boleh stop screen. Okey. Okey, sekarang yang tadi kejap saya share screen saya pula. Sekejap Okey. Kalau awak tengok ini yang Avril punya kan? Boleh nampak skrin saya tak?
Boleh Boleh. nampak skrin saya? Okey. Ya, negaraku. Okey. Negaraku. Okey, ini yang Avril tunjuk tadi kan? Okey, maksudnya selepas apa ni? Selepas kenapa dia punya ni tak ni okey tak apa. Okey, maksudnya selepas saja perenggan yang pertama, yang ini yang Avril punya kan? Selepas perenggan yang pertama yang ni okey. Dia berjarak dengan perenggan yang kedua. Okey, kenapa berlaku macam tu? Sebab Avril letakkan print kosong tu. Maksudnya print kosong tu maksudnya dia tak ada dia nak print apa-apa, nilai tu tak ada. Maksudnya dia automatic dia akan ada satu line kosong. Satu baris kosong kan. Okey. Tapi selain daripada itu kita juga boleh manipulate. Okey, kita boleh manipulate kita punya coding dengan kita menggunakan yang baris tu lah. Okey, contoh macam ni kan. Saya open balik semula. Okey, kita punya negaraku tadi tajuk kita punya adalah negaraku. Okey, ini contoh negaraku kan? Okey. Okey, kalau katakan saya ini contoh saya punyalah. Okey, contoh saya punya. Okey, kalau katakan saya tak letak ni Okey, dan ini katakan saya tak letak apa-apa. Okey, saya save. Okey, saya run. Okey, nampak tak? Okey, saya akan dapat satu rangkap tanpa ada, maksudnya satu lirik lagu hanya satu rangkap saja. Walaupun sebenarnya lirik lagu ni ada tiga rangkap. Okey, jadi untuk saya hasilkan tiga rangkap, okey, contoh dekat sini, selain daripada saya letakkan print, saya boleh letakkan print saja, print, and then saya print kosong. Okey, saya save. Saya run. Okey. Maksudnya saya cuma pisahkan antara rangkap pertama dengan rangkap yang kedua. Rangkap pertama dengan rangkap yang kedua. Okey, selain daripada arahan yang macam ini, saya juga boleh gunakan arahan dengan saya letakkan /n. /n di sini. Bila saya save, saya run, saya dapat hasil yang sama. Boleh nampak tak? Nampak kan? Okey. Okey, jadi kaedah yang sama juga saya boleh buat pada rangkap kedua dengan rangkap yang ketiga dekat sini. Okey, saya letakkan /n. So automatic saya akan dapat tiga rangkap dekat sini. Kan? So rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang pertama itulah yang ini tadi kan, yang atas ni. Rangkap yang pertama. Sebab rangkap yang pertama ni dia tidak ada pengulangan. Pengulangan hanya pada rangkap yang ketiga dengan rangkap yang keempat. Okey, kalau tadi Avril dia menggunakan nama define dia sebagai lirik kan. Okey, define ni terpulang kepada awak. Okey, kalau macam saya pilih ulang. Sebab maksudnya saya ulang, maksudnya dia akan ulang balik semula rangkap yang pertama dengan rangkap yang kedua. Dan selalunya kalau macam lagu negaraku, yang mana berulang tu kita panggil sebagai apa? Chorus kan? Betul tak? Chorus kan? Betul. C-H-O-R-U-S kalau dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai chorus lah. K-O-R-U-S kan? So dekat sini kita namakan sebagai chorus lah. C-H-O-R-U-S. Kita panggil dia balik semula. Kan? Kita nak print dia. Kita nak cetak dia. C-H-O-R-U-S. Sama juga. Saya save. Saya print balik semula, saya dapat benda yang sama. Okay, so terpulang kepada awak nak namakan sebagai apa? Define tu. Okay, sebab saya nak ulang dia punya chorus. That's why saya panggil sebagai define sebagai chorus. Kalau katakan dalam bahasa Inggeris lah. Okay, kalau saya kata saya nak ulang balik semula, saya letakkan sebagai ulang. Okay, so nampak tak macam mana penggunaan prosedur dekat sini? Boleh nampak tak? Boleh juga. Boleh Okey. So sebagai latihan, okey, yang ini nanti awak boleh rujuk balik semula. Okey, boleh rujuk balik semula, nanti saya akan share saya punya video nanti. Saya akan convert dulu kepada YouTube dan saya akan share dekat dalam grup Telegram. Okey, sebagai latihan hari ini saya nak kamu rujuk muka surat 181. Muka surat 181 dia ada lagu, satu lagu tu. Apa lagu dia? Lagu dia tu? Lagu apa tu? Lagu apa Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Kalau nak nyanyi sekarang boleh nyanyi Chan Mali Chan. Okey, tadi kita nyanyi lagu negaraku kan? Okey.
Chan Malichan. Saya ada jawapan tapi saya tak boleh bagi kat awak lah. Jawapan dia dah ada dah. Okey. Okey, soalan ya. Soalan. Saya share soalan je lah. Okey. Sama juga macam dekat dalam buku teks tu. Okey, so sebagai latihan hari ini, okey, nanti dekat rumah nanti tolong buatlah kan. Okey, maksudnya daripada lirik lagu Chan Malichan ini, saya nak awak menggunakan prosedur, menggunakan prosedur bagaimana nak meringkaskan lirik lagu Chan Malichan. Kalau yang ini kita ada kita ada 4 rangkap kan. Tapi kalau tengok dekat sini dia ada pengulangan. Pengulangan pada rangkap yang keberapa? Kalau lihat dekat sini. Di mana dia anak kambing saya. Okey, lirik rangkap pertama sama dengan rangkap yang ketiga. Rangkap yang kedua sama dengan rangkap keempat. Rangkap yang keempat. So saya nak awak ringkaskan. Okey, ringkaskan untuk rangkap yang pertama. Maksudnya dia akan ulang 2 kali dengan rangkap yang ketiga. Okey, kemudian rangkap yang kedua dia sama dengan rangkap yang keempat. Menggunakan prosedur. Okey, so latihan ini saya nak kamu buat juga dekat dalam buku latihan. Okey, ni awak salin balik semula lah dalam buku latihan. Okey, dan hantar juga jawapan dekat dalam Telegram. Okey, dekat dalam Telegram awak kena buat juga. Okey, dan salin juga latihan ini dekat dalam buku latihan. Maksudnya bila salin tu awak akan ingat. Bukan setakat awak menulis, maksudnya awak tulis coding dekat dalam laptop. Okey, maksudnya bila awak tulis awak lebih ingat macam mana cara menulis yang biasa tanpa penggunaan prosedur dan bagaimana kita tulis dengan menggunakan prosedur. Okey, ada soalan tak untuk kita punya kelas hari ni? PDPR hari ni. Okey tak? Okey cikgu, boleh. Boleh faham Okey. So kalau tidak ada sebarang masalah, okey, saya ucapkan terima kasih pada yang hadir. Saya nak kamu continue latihan ini 4.10. Okey, maksudnya awak check jawapan dekat dalam menggunakan coding dekat dalam Python. Dalam masa yang sama buat juga latihan dekat dalam buku latihan. Okey, kalau tidak ada sebarang masalah, terima kasih kepada yang hadir. Kita jumpa lagi PDPR kelas online minggu depan. Okey, macam awak bila dapat vaksin Dah dapat. Oh, dah dapat dah. Bila? Hari Rabu, minggu lepas. 23. Minggu lepas, hari Rabu. Okey tak? Okey. Okey je. Tak ada apa masalah Maksudnya tak ada macam kesan AEFI ke? Tak ada? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah kalau tak ada apa-apalah. Okey, so pada yang bila next punya jab? Second. 14/10. 14/10 dekat PPV MMU kita. Encore. Oh, Encore. Bukan dekat sini bukan dekat MMU Oh, sebab yang kalau yang Form 4 dengan Form 5 saya rasa dia dekat MMU. Mungkinlah yang untuk mendengar rendah dia akan satukan dekat ni lah. Okey, so tahniahlah yang ambil vaksin. So kita akan get ready sajalah bila kita beralih ke fasa 4. Okey, maksudnya kalau fasa 4 memang automatik awak akan datang ke sekolah awak akan datang ke sekolah secara bergilir. Okey, sebelum kata dapat perubahan maklumat tentang penggiliran sekolah tu, kita akan still continue dengan PDPR. Okey, sama macam biasa sebelum kita datang sekolah. Okey, SOP kena jaga. Okey, walaupun dah vaksin dalam tempoh sekarang ni first vaksin pun awak kena jaga diri juga. Okey, jangan keluar sangatlah. Okey, SOP kena jaga walaupun dah vaksin, still kena follow SOP. Okey, dan juga jangan lupa saya punya tugasan lah. Tolong siapkan, hantar bila dah selesai dekat dalam ruangan Telegram. Okey, sebelum saya terlupa, untuk kerja khusus. Okey, untuk kerja khusus seperti yang saya dah maklumkan sebelum ini, saya akan upkan tapak untuk penghantaran kerja khusus dekat dalam Google Classroom. Okey, so saya akan naikkan tapak pada 30 hari bulan Okey, sebab tarikh akhir hantar adalah pada 30 hari bulan, so saya akan upkan pada 30 lah. Okey, so kalau tak ada sebarang masalah, terima kasih pada yang hadir. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama.